kita kena bawa pada hari ini. Okey. Saya nak bawa seterusnya kepada cerita UMNO ni. Quickly kita bawa kepada cerita UMNO ni. Sebab kita nak beritahu macam ni tuan-tuan. UMNO sekarang ini dia menghadapi masalah. Kerana dia Nazri, okay, kita cerita Nazri dulu. Tahu tak tuan-tuan? Nazri ni sebenarnya sudah terhidu bahawa ramai sudah akan disingkirkan di dalam PRU ke-15 yang akan datang. Termasuk dirinya sendiri. Sebab itu awal-awal Nazri dah hantar bini ketiga dia ke Paris untuk tinggal kat sana dengan anak dia. Awal-awal dia dah hantar isteri ketiga dia ke Paris untuk duduk di sana dan berkemungkinan akan berhijrah kat sana. Berkemungkinan akan tinggal kat sana. Dan dia sendiri pun telah mengumumkan bahawa beliau akan bersara daripada politik. Now, satu benda yang kita kena tahu, satu benda yang kita kena tahu. Kenapa dia beranggapan demikian? Kita kena tahu, mula-mula dahulu dia menyokong Zahid. Mula-mula dia menyokong Zahid. Selepas itu dia U-turn. Dia sokong balik Ismail Sabri. Kemudian dia U-turn, dia sokong balik Zahid. And lepas tu dia U-turn, dia sokong balik Ismail Sabri. Bukan Ismail Sabri sajalah, tapi the gang yang tak nak letak jawatan ni. Kita tahu gang yang tak nak letak jawatan ni. Jadi rupanya dia tak nampak permainan Zahid. Dia tak nampak permainan licik Zahid sebenarnya adalah untuk nak menarik sokongan saja, nak meruntuhkan sokongan saja. Tapi dalam masa yang sama Zahid nak tengok siapa di antara dia orang ni setia dan siapa di antara dia orang yang khianat. Siapa di antara dia orang yang buat statement bodoh, siapa di antara dia orang yang akan stay, siapa di antara dia orang yang akan setia, siapa di antara dia orang yang akan tikam dia dekat belakang. Daripada situ dia nampak jelas. Sebab itu kita nampak macam KJ dia buat bodoh, kita nampak Adham Baba dia buat bodoh. Dia tak buat statement, dia tak kata ya, tidak kata ya, tidak kata tidak. Ismail Sabri terpaksa mengampu. Kenapa tuan-tuan? Kita kena faham bahawa PRU ke-15 ini watikah perlu diberikan oleh Presiden. Dan siapa nak jadi Menteri YB, Ahli Parlimen atau ADUN selepas ini melalui logo UMNO, logo Barisan Nasional, kena mendapat watikah daripada Zahid Hamidi. Dia tak perlu jadi Perdana Menteri pun, tetapi itu bidang kuasa dia sebagai Presiden Parti. Dan cubaan mereka untuk mengalahkan Zahid Hamidi dalam pemilihan parti kali ini gagal kerana mereka telah gagal mendapatkan tarikh yang dipercepatkan supaya pemilihan parti itu berlangsung dalam kadar yang segera. Bila Ismail Sabri jadi Perdana Menteri, first thing in order, perkara pertama yang mereka perlu lakukan adalah dengan cara memastikan bahawa pemilihan agung UMNO ditunda ke tahun hadapan dan dia berlaku pada hujung 2022. Okey, saya tak jelaskan semalam kenapa perlu pilihan raya itu berlaku sebelum pemilihan parti dan bukan selepas pemilihan parti. Dia macam ni tuan-tuan, dalam mana-mana parti, sama ada Parti Keadilan ke UMNO ke, dia punya faham macam ni. Bila berlaku pemilihan parti, perpecahan akan berlaku. Okey, dan kita tak nak selepas pemilihan parti kita ada pilihan raya. Ini jangkaan saya, bukan saya kata pasti 100% tak. Tapi ini jangkaan saya bahawa dia akan berlaku awal. Kenapa saya kata demikian? Kalau sekiranya dia berlaku selepas pemilihan parti, ditakuti akan ada sabotaj. Dikhawatiri akan ada sabotaj. Itu yang berlaku. Itu yang dikhawatiri. Akan ada sabotaj kerana calon ini kalah, calon ni bermasang muka, calon ni kena tikam dan sebagainya. So dia akan sabotaj. Kita kena faham, walaupun mereka kalah, tidak bermakna mereka tidak ada koman grassroots. Ada di antara mereka ada pengaruh di grassroots. Contohnya macam Tengku Razali, dia ada pengaruh. Dia boleh katakanlah orang UMNO tak letak dia bertanding dekat Gua Musang, dia letak calon lain. Calon lain sebagai UMNO. Apa dia buat? Dia bagi tahu penyokong-penyokong dia, jangan undi UMNO. Undilah siapa-siapa, PAS ke siapa ke, tapi jangan undi UMNO. Boleh jatuh. Berlaku dekat Sarawak. Kalau kita tengok dekat Julau, kenapa Larry boleh menang, berlaku dekat Lubuk Atu, macam mana Jugah boleh menang, adalah kerana pada waktu itu antaranya adalah calon PSB, calon PSB yang sekarang ni PSB lah, telah protes terhadap Barisan Nasional kerana tidak meletakkan mereka sebagai calon. Akhirnya pada masa itu bebas boleh menang. Jugah dan juga Larry boleh menang, dan lepas tu mereka masuk ke dalam PKR. Lepas tu lompat masuk dalam PN. Now, balik kepada cerita kita. Jadi, kenapa benda ini essential? Kenapa benda ini kita perlu tahu? Bahawa pilihan raya akan berlaku sebelum itu, dan kalau sekiranya berlaku selepas pemilihan parti, perpecahan itu akan menyebabkan mereka tidak kuat.
nak menghadapi pilihan raya satu lagi, nak berpecah satu lagi. So dia kena buat sebelum itu. Dan pilihan raya sebelum pemilihan parti adalah satu keputusan yang bijak, perlu dilakukan sebelum pemilihan parti. Kalau sekiranya dilakukan selepas pemilihan parti, dia adalah satu tindakan yang bodoh. Ada dua sebab. Yang pertama, Zahid Hamidi confirm akan mendapat saingan. Kalau tak kalah pun, saingan terlalu hebat, berkemungkinan dia boleh tumbang. Zahid Hamidi tak nak ambil risiko itu. Dia nak kalau siapa nak jadi menteri, timbalan menteri, perdana menteri, kalau sekiranya UMNO menang, mestilah mereka yang tunduk, patuh dan taat kepada dia. Kalau UMNO menang, itu risiko dia kena ambil. Itu yang pertama. Yang kedua, kita kena faham juga, kalau sekiranya dia, macam saya kata tadi, dia kena berlaku sebelum pemilihan parti untuk memastikan supaya tidak berlaku perpecahan dahulu. Kita kena lawan dahulu, lepas tu baru gaduh dalam pemilihan parti. Sama dengan Parti Keadilan pun. Parti Keadilan last time, kalau kita perasan, pemilihan parti itu berlaku selepas PRU ke-14. Kita buat PRU ke-14 dahulu, lepas itu baru pemilihan parti. Tak susah untuk kita nak buat pemilihan parti dahulu, kerana itu saya kata tadi, pergaduhan dan juga perpecahan akan berlaku di dalam parti kalau sekiranya pemilihan parti berlaku awal. Itu antara benda yang kita kena faham dan kita kena sedar. Now, soalan seterusnya, ada yang bertanya kepada saya, bolehkah UMNO, adakah UMNO bakal menang sekali lagi dalam pilihan raya kali ini? Adakah UMNO bakal menang sekali lagi dalam pilihan raya kali ini? Itu soalan ditanyakan kepada kita. UMNO bakal berkuasa lagi kecuali ... saya kata. Dia macam ni, tuan-tuan. Bagi saya, sekarang ini UMNO akan menggunakan segala tipu muslihat, pengetahuan dan ilmu yang mereka ada, the trick they have under their sleeves, untuk memastikan mereka akan terus kekal berkuasa. Kita tahu mereka akan terus kekal berkuasa dalam pilihan raya, dalam situasi yang akan datang ini. Now persoalan dia, adakah dia boleh menang? Okey, kita kena faham macam ni. Ketiga-tiga parti besar, UMNO, Bersatu dan juga PAS, ketiga-tiga parti ini adalah parti yang melibatkan Parti Melayu Islam, di mana secara dominannya Parti Melayu Islam ni, Parti Melayu ini, mereka dominan di kawasan pinggir bandar dan luar bandar. Ini merupakan kerusi mereka. Dan sebab itu kalau kita tengok kawasan yang pinggir bandar atau luar bandar, di Semenanjung, I'm talking about Semenanjung ini, dan juga beberapa kawasan di Sabah, dia dimenangi oleh parti yang mewakili golongan Melayu ini. Dan sebab itu juga antara sebab kenapa UMNO membiarkan orang Melayu kita berada dalam keadaan dipinggirkan daripada segi ekonomi. Tujuan dia ini adalah political patronage. Jadi orang Melayu kita akan sentiasa berharap. Okey, kita akan tengok cerita berharap dan macam mana cara kita nak mengelakkan, nak mengurangkan kebergantungan orang Melayu kita ataupun orang luar bandar ini kepada bantuan, kepada AIDS. Okey, kita tolak tepi yang itu dulu. Now, diorang ini bersaing dalam market yang sama. Bersatu, UMNO dan PAS bersaing dalam market yang sama. So bila mereka bersaing dalam market yang sama, kita kena fikir satu perkara, adakah mereka akan bergabung dalam pilihan raya yang akan datang ini? Adakah mereka akan bergabung? Now, UMNO secara dalamannya confident bahawa tanpa bergabung dengan PAS, tanpa bergabung dengan Bersatu, mereka boleh menang dan dapat mengalahkan Bersatu. Dan mereka yakin perlu dan wajar dan wajib untuk nak menjatuhkan Bersatu, kerana Bersatu adalah threat, ancaman mereka yang paling besar. PKR, DAP, Amanah bukan ancaman paling besar. Bersatu adalah ancaman mereka yang paling besar, kerana mereka memegang kerusi Melayu sebagaimana UMNO memegang kerusi Melayu, sebagaimana PAS memegang kerusi Melayu. Now, second ancaman bagi UMNO adalah PAS. Ancaman kedua bagi UMNO adalah PAS. Tetapi mereka faham kelemahan PAS, terutama dalam pimpinan yang ada sekarang ini. Kita faham, kita tengok pimpinan PAS yang ada sekarang ini, keutamaan mereka adalah menjawat jawatan. Keutamaan mereka adalah menang. Sebab itu bila ada yang kata pada saya, on the ground nanti PAS, penyokong PAS takkan undi mereka. Now, saya bukan kata saya tak percaya, tetapi di kawasan-kawasan pinggir bandar dan luar bandar, majoriti penyokong-penyokong PAS akan percaya apa yang diucapkan dalam ucapan dan juga ceramah-ceramah pemimpin mereka. Dulu dia boleh kata PAS UMNO ni sebegitu, sebegini, UMNO ni tak boleh pakai, UMNO itu adalah orang kata tak macam yalah jahat dan sebagainya.
Tetapi dalam masa yang sama mereka boleh menukar naratif tersebut. Mereka boleh mengatakan lepas ini UMNO lah sahabat, UMNO lah pejuang Melayu, UMNO lah yang mempertahankan Islam, UMNO ini, UMNO itu. Mereka boleh tukar dalil itu sesuka hati mereka. Tukar perkataan dan dalil itu sesuka hati mereka. Kita pun faham benda tersebut. RU 355 kita tak akan kedengaran lagi. Kita tak dengar lagi perkataan-perkataan tersebut. Kita tak akan dengar lagi cerita tentang adib, tentang apa orang Melayu tertindas. Kita tak akan dengar lagi. Kita tak dengar lagi cerita bahawa sekarang ini 15, 8, 17, 16 ribu orang telah mati di bawah kerajaan PN. Kita tak akan dengar lagi cerita itu. Yang kita dengar, mereka telah berjaya. Dia telah berjaya memegang tampuk kuasa sebanyak memerintah sewaktu COVID. Kerana apa? Kerana kita dah berjaya meletakkan vaksin. Itu dia akan kata. Percayalah nanti. Now, tapi nak tem, saya dah kata tadi, nak temkan PAS senang dah. Nak temkan PAS sekarang ini mudah. Kerana mereka bukan lagi berpegang kepada prinsip Islam, menentang kejahatan UMNO dan sebagainya. Tidak. Objektif PAS adalah mesti berkuasa. Dan dia dah tukar naratif. Yang penting Melayu dan Islam berkuasa. Yang lain dia tak kisah. So dia tukar naratif itu. Jadi daripada pemahaman tersebut, berkemungkinan besar UMNO dan PAS akan bergabung dalam pilihan raya yang akan datang ini. Ini pandangan saya. Saya nampak. Melainkan kalau PAS sedar di beberapa kawasan bahawa penggabungan itu, ya, peringkat pimpinan mereka akan bergabung, tetapi peringkat bawah mereka akan terus bergaduh. Dan mereka menyedari hakikat bahawa mereka pernah dikhianat oleh UMNO pada tahun 70-an dahulu. Kalau dia sedar benda ni lah. Tapi kalau dia masih tak sedar, kita tak boleh nak kata apalah kan dengan orang macam ni. Now, so dengan keadaan tersebut, adakah kemungkinan UMNO dan PAS boleh menang? Saya jawab macam ni. Secara umumnya, jawapan saya ya. Secara umumnya, jawapan saya ya. Malah, UMNO dan PAS boleh menggugat Pakatan Harapan, malah di Selangor. Tak payah cerita Johor, Melaka, Negeri Sembilan lah. Yang tu kita tak payah cerita, tolak tepi. Kalau kita bercerita tentang Selangor, berkemungkinan PAS dan juga UMNO boleh menggugat Pakatan Harapan di Selangor. Ada kemungkinan. Okey, ada kemungkinan tersebut. Dan kita kena faham satu perkara, terutama di kawasan-kawasan di mana dia marginal seat, kawasan yang mereka kalah tak berapa besar. Mereka kalah tak berapa jauh. Di kawasan-kawasan marginal seat ini, mereka akan fokus terutama untuk nak menarik sokongan-sokongan Melayu. Kita bolehlah bermain isu ramai orang mati, COVID, ekonomi dan sebagainya. Tetapi untuk mereka yang berada di luar bandar dan di pinggir bandar, itu satu pemikiran yang terlalu jauh untuk mereka nak faham. Bukan kata semua, saya kata ada majority, I would say a good number of them tak nampak benda itu sebagai isu. Yang dia nampak adalah apa yang dibawakan oleh golongan ini. Sebab itu Rafizi kata kita kena turun, bagi tahu kepada orang kampung, this is what going on, ini yang berlaku. Kita kena ceritakan bagaimana kematian ini sebenarnya, bagaimana COVID positif, ekonomi ini boleh dielakkan kalau kita ditadbir oleh orang yang betul. Dan kalau mereka tidak boleh dan tidak layak dan tidak mampu mentadbir pandemik ini, bagaimana mereka nak mentadbir negara selepas ini? Okey.